Langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati. Ada nak pin Ustazah punya komen. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda.
lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير ولا تعسير وتمم بالخير. أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah, apa khabar semua? Puan Nurhawati, Nurul Ain, Ahmad Syabuddin, Masya Allah ya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-puan sekalian, Cik Ta dari Kajang ni, apa khabar? Puan Rohana Ma'ruf, saya tengok yang awal-awal lagi ya, siapa lagi? Masya Allah, adik Az-Zahra, dijemput oleh Siti Haslina ke? Ya, wallahu alam. Puan Sarina Sa'ari, Puan Siti Fatimah, Puan Adnil Sahmat Saleh, Puan Hazliza Mukhtar, Masya Allah. Buat pengetahuan, tadi tu adalah lagu Qalbun Salim, ya, yang menjadi lagu tema untuk program khusus, iaitu program Mihrab Coaching bersama dengan Ustazah. Jadi tak apa, kita teruskan kepada kelas kita pada malam ini. Selamat datang semua, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, mungkin ada yang pertama kali bersama-sama dalam kuliah talaqi berkitab kita pada malam ini, dan mungkin ada yang memang mengikuti daripada awal lagi. Ya, daripada bulan 7 lagi kalau tak silap Ustazah. Ya, kemudian kita terhenti sekejap pada bulan 9 untuk bagi laluan kepada Mukim Mihrab Coaching Rumah Tangga Syurgawi, dan alhamdulillah ya, berkobar-kobar sebenarnya semangat Ustazah nak meneruskan, dan alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla, ya, malam ini dapat kita teruskan kembali kuliah talaqi berkitab kita yang dibawakan oleh tim ya, El Hafiza, Madinatul Huffaz, Jom tu Jannah, Fatih Tim, ya, selaku barisan yang kuat, ya, mendokong dan menyokong di belakang Ustazah sendiri, ya, untuk meneruskan kelangsungan kerja dakwah dan penyebaran ilmu ini. Sahabat-sahabat sekalian, ya, mari sama-sama Ustazah nak mengajak kita semua untuk memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan berdoa kepada Allah. Doa ini adalah mukhul ibadah. Doa ini adalah penghulu segala ibadah. Nikmat sekali ketika mana berdoa. Mudah-mudahan dengan jalan berdoa ini, ya, pintu hati kita dibukakan oleh Allah. Pintu kefahaman kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini Ustazah memilih, ya, dalam buku Doa Qiyamil Lail. Ini buku yang Ustazah pegang, ya. Tajuknya adalah Doa Qiyamil Lail. Doa yang dibaca ketika mana qiyam, ketika mana tahajud. Ya, doa-doa yang dikumpulkan di dalam ini. Di antara doa dan munajat, ya, para salihin, para awliya was salihin, ya, wali-wali dan orang-orang salih. Jadi malam ni sahabat-sahabat semua, Ustazah pilih doa, ya, di bawah tema ataupun tajuk Allahumma alhimna rusyda. Allahumma alhimna rushdana, ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami kebijaksanaan, kebenaran, ketepatan, ya. Itu doa kita pada malam ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, kami rafakkan doa kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa kami dan ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihilah, katanglah kedua ibu bapa kami, ya Allah, seperti mana mereka mengasihi, mereka mengasihani dan mereka menatang kami semasa kami kecil. Demikian juga, ya Allah, ampunilah sekalian kaum keluarga kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, seluruh muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tuhrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa radina wa rada anna, wa tub alaina ya tawwab,
Wahai Allah, kami mohon penambahan ya Allah, dan janganlah Engkau kurangkan kami. Muliakanlah kami ya Allah, jangan Engkau hinakan kami. Berilah selalu kepada kami ya Allah, jangan Engkau halang kami. Dahulukanlah kami ya Allah, jangan Kau biarkan kami. Redalah kepada kami ya Allah, dan kami reda kepada Engkau ya Allah. Terimalah taubat kami, wahai yang maha menerima taubat. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ونسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات والزلات وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rasyad, Ya Allah, petunjukmu, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kejahatan dalam diri kami sendiri. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, nikmat kurniaan dapat melakukan segala khairat kebaikan. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, nikmat kurniaan dapat meninggalkan segala kemungkaran dan menjauhkan daripada segala maksiat daripada diri kami. Wahai Allah, andai ketika itu berleluasa segala fitnah, Ya Allah. Fatawaffana, maka matikanlah kami ghaira maftunin, dalam keadaan kami tidak ditimpa bala fitnah tersebut. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah bacakan tadi muslimin muslimat sekalian, ya, contoh-contoh doa ya masa qiyamul lail. Digabungkan doa-doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada para sahabat, daripada para aulia, ya, jadi munajat-munajat. Ustazah pun tak hafal semuanya, tapi buku ni selalu berebutlah dengan ustaz. Buku ni ada satu kami terpaksa juga photostat. Ya, ini buku munajat. Masya-Allah tuan-puan, ya. Ustazah kembali kepada perkara yang paling asas yang Ustazah sebutkan tadi, iaitu doa mukhul ibadah. Doa ini adalah penghulu segala ibadah. InsyaAllah hari ini kita nak tengok sahabat-sahabat semua hikmah yang ke-8. Hikmah yang ke-8 tuan-puan sekalian. Ya, mungkin boleh kita paparkan hikmah tersebut. Kalau tengok pada poster malam ni tuan-puan sekalian, tajuk kita tu adalah saat pintu dibuka. Apa yang tuan-puan terbayang? Ya, kalau tanya ustazah, bertanya diri sendirilah. Ya, apa dia yang terbayang ketika mana digambarkan saat pintu terbuka? Ustazah terbayang ya tuan-puan sekalian, sebab ustazah sempat dulu masa tingkatan 3, masa usia 15 tahun. Ustazah dapat hadiah daripada Kerajaan Negeri Sembilan. Hadiah kerana ketika itu Johan Musabaqah Al-Quran peringkat kebangsaan bagi kategori pelajar perempuan sekolah menengah. Jadi diberikan hadiah untuk pergi menunaikan umrah dan boleh bawa seorang, ya, iaitu ibu ustazah. Jadi masa tu sahabat-sahabat Ustazah pergi umur 15 tahun, banyak, terlalu jauh lah nak bandingkan dengan sekarang, ya, perubahan dia terlalu besar sekarang. Jadi yang ustazah ingat masa tu dekat persekitaran, ya, dekat pintu Masjid Nabawi. Masa tu Masjid Nabawi bukan sebesar hari ini tuan-puan sekalian. Kita nak masuk kat Raudah tu kita memang daripada pintu luar. Buka pintu tu boleh terus masuk dalam Raudah. Jadi ustazah teringat sangat masa tu, ya, untuk kaum wanita dibuka tu sebelum subuh. Sebelum solat subuh dibuka, ada waktu untuk kaum wanita. Masya Allah tuan-puan, menunggulah kami kat luar tu. Ya, dengan penuh rasa rindunya nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nak dekat sangat dengan maqam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunggu ni ramai orang masa tu menunggu kat luar. Dan Masya Allah tuan-puan, saat pintu dibuka. Ya, saat pintu dibuka memang, ya, sebab terlalu teruja. Ya, sampai bertolak-tolak lah juga. Ya, berlumba-lumba, berlari-lari, berebut-rebut nak masuk. Pintunya kecil saja saat pintu dibuka. Ya, dengan penuh rasa rindu, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa harap kepada Allah. Ya, nak mengambil barakah syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berebut masuk tu. Berebut. Kemudian tercari-cari bila pintu dah buka, ada tempat tak untuk kita? Ada tempat tak untuk kita duduk? Ada tempat tak kita berdiri? Ada tempat tak kita nak sujud, nak solat? Ya, kadang-kadang kita masuk tapi tak ada tempat untuk kita. Ya, tak ada tempat untuk kita solat. Hanya boleh berdiri saja tuan-puan sekalian. Jadi itu gambaran ustazah lah ketika mana, ya, spontan
bila kita cakap tentang bila pintu dibuka. Apa pun yang kita bincangkan pada sahabat-sahabatku sekalian, ya, adalah hikmah yang ke-8 yang lebih dalam lagi daripada itu perbincangannya. Ini bukan cerita pasal pintu masjid, pintu nak masuk sana sini, tapi ini adalah pintu yang insya-Allah sebentar lagi ya kita akan tahu pintu apa yang dimaksudkan. Mari kita lihat tuan-puan sekalian, ya Ustazah harap mungkin di pihak admin boleh keluarkan paparkan hikmah yang ke-8 ini. Sekiranya ada, ya Ustaz dah bagi dah ya, sekiranya ada. Kalau tak ada, tak apa, tuan-puan dengar je dulu. Ya Ustazah bacakan hikmah yang ke-8. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. Panjang sikit ya kita punya hikmah pada malam ini, hikmah yang ke-8. Baik, mari kita tengok maksud dia ya sahabat-sahabat sekalian. Iza fataha laka, apabila fataha, siapa yang fatah, siapa yang membukanya? Fataha, ia kembali kepada Allah. Siapa yang buka? Yang buka adalah Allah. Apabila Allah membuka laka bagi kamu, apa yang Allah bukakan? Wijhatan minat ta'arruf. Bila Allah membukakan satu arah, ya, satu pintu tuan-puan sekalian, satu arah minat ta'arruf, daripada ma'rifah ataupun pengenalan bagi kamu. Fala tubali ma'aha in qalla amaluk, maka janganlah engkau segan, janganlah engkau pedulikan, janganlah engkau hiraukan sekalipun amalanmu sedikit. Lebih tepat kalau kita gunakan kat sini, jangan engkau segan. Ya, jangan engkau risau. Jangan engkau rasa malu ketika mana kau pandang amalan kau ni, amalan kamu sedikit sangat. Fa innahu ma fatahaha laka, kerana sesungguhnya dia tidak membukakan bagimu illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika, kecuali dia ingin berkenalan dengan kamu. Masya Allah. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Tidakkah kamu tahu bahawa perkenalan merupakan kedatangannya kepada kamu? Wal a'mala anta muhdiha ilaika, hasil daripada amalan-amalan yang kamu hadiahkan untuknya. Namun bagaimanakah keadaan amalan yang kamu hadiahkan kepadanya itu berbanding kedatangannya kepadamu? Masya Allah tuan-puan sekalian. Ya, boleh jadi ada sahabat-sahabat yang sebaik mendengar terjemahan ni dah nampak dah sedikit sebanyak gambaran. Ya, boleh jadi yang masih belum, Ustazah kami tak faham lagi. Ya, insya-Allah. Ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, Ustazah mohon sangat pada Allah agar dapat menghuraikannya ya dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, siapa yang mampu memberikan kepada kita hidayah? Tu soalan dia dulu. Siapa yang boleh buka pintu hati kita ni untuk kita kenal Allah? Siapa yang boleh buka jalan kepada kita untuk kita sampai kepada Allah? Untuk kita menuju keredaan Allah Azza wa Jalla. Sekejap, saya minta izin nak tutup. Okey. Okey, siapa yang boleh lakukan semua yang telah Ustazah cakap tadi tuan-puan sekalian? Jawapannya adalah Allah. Semata-mata Allah. Yang boleh buka pintu hati manusia Allah, yang boleh beri hidayah kepada manusia adalah Allah. Ya, yang boleh mengenalkan, maknanya memperkenalkan untuk kita mengenal Allah adalah Allah. Ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Untuk Allah membuka pintu hati seseorang, untuk Allah memberikan hidayah kepada seseorang, ia dijelaskan dalam kitab, ia dijelaskan maknanya huraian daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Ustazah mengambil penjelasan yang telah dihuraikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau tuan-puan sekalian?
untuk Allah membukakan kepada kita, ya, maknanya membawa kita ke jalan Allah, untuk menyedarkan kita, untuk memberikan cahaya iman, ya, ihsan kepada kita, di sana ada dua jalan. Ya, di sana ada dua jalan. Ahaduhuma, jalan yang pertama adalah yattajih bihil insanu ilallah. Jalan yang pertama adalah manusia itu Allah berikan dia kemampuan, Allah berikan pertolongan kepada dia untuk dia menghalakan hatinya, dirinya, kehidupannya kepada Allah. Wahwa tariqun tawilun wa syaqun. Dan boleh jadi ia adalah jalan yang panjang, jalan yang berliku, jalan yang berduri, jalan yang dimulakan daripada sedikit lama-lama membukit, daripada kecil sampai ke besar. Itu jalan yang pertama. Jalan yang nampak sangat tuan-puan. Ya, kita dididik oleh mak ayah kita diperkenalkan kepada Allah, kita diajar untuk mengucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lalu kita bertatih mengenal Allah, kita dilatih untuk salat, kita pun menunaikan salat, daripada ibadah, daripada zikir kita kepada Allah, daripada kita menjaga diri, kita mencari ilmu, itu semua menjadi jalan sikit-sikit, lama-lama berbukit, lama-lama semakin besar, lama-lama semakin terbuka pintu hidayah, semakin terbuka insya-Allah. Ya, kita semakin mengenal Allah, itu daripada jalan yang pertama. Nah, nampak tuan-puan sekalian? Ya, maknanya itu mungkin kebanyakan kita macam tu. Maknanya contoh. Ustazah lahir daripada sebuah keluarga. Ayah tu ustaz, mak tu ustazah. Jadi dah ada perkiraan, perhitungan daripada pihak mak ayah, anak ni lahir nanti nak dijadikan insya-Allah dengan izin Allah, nak jadi orang yang boleh baca Quran, boleh faham Quran. Jadi nampak, kita dididik daripada kecil satu persatu, langkah demi langkah untuk memahami agama. Ya, untuk menjadi manusia yang baik insya-Allah dengan pertolongan Allah. Nampak jalan tu. Jalannya panjang, tariqun tawilun. Jalannya panjang, wasyaqun, dan berliku-liku. Ada jatuh, ada rebah, ada berdiri, ada merangkak, ada bangun balik. Itu jalan yang panjang. Itu boleh jadi satu tariq, boleh jadi satu jalan yang ditempuhi oleh manusia untuk mengenal Allah. Ya, kadang-kadang jalan tu sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, makin bertambah iman. Ada kurang tak? Ada kurang juga, ada jatuh juga. Bangkit balik. Dia rajin cari ilmu ke sana kemari. Itu jalan yang pertama tuan-puan sekalian. Mungkin kalau tuan-puan mendengar jalan yang kedua akan lebih faham untuk membezakan di antara jalan yang pertama dengan jalan yang kedua. Jalan yang pertama itu sahabat-sahabat semua, ya, segelintir ulama membahasakannya atau menggunakan istilah untuk jalan yang pertama sebagai tariq al-hidayah. Sebagai jalan yang disebut sebagai jalan hidayah, jalan petunjuk. Ada jalan yang kedua sahabat-sahabat sekalian. Jalan yang kedua ini apa dia? Tariqun yattajihu bihillahi ilal abdi. Jalan yang kedua, Allah yang menuju kepada hambanya. Ya, Allah yang datang kepada hambanya. Macam tadi, ini adalah satu gambaran ya tuan-puan. Ya, bila kita nak sebut perkara seperti ini, bukanlah mudah kita nak sebut dengan ayat-ayat dan perkataan yang biasa ya. Jadi Ustaz harap dapat difahami, kalau tak faham boleh tanya Ustazah balik semula. Kalau yang tadi nampak yattajihu bihil insan ilallah. Manusia tu yang pergi menuju Allah. Tapi jalan yang kedua, tariqun yattajihu bihillah ilal abdi. Allah yang mengarah, yang menuju kepada manusia itu. Ya, ataupun macam mana yang dimaksudkan dengan jalan ini biar lebih senang kita faham. Kalau tadi jalan pertama dinamakan sebagai jalan hidayah, jalan yang kedua ini dinamakan sebagai tariq ijtiba. Ijtiba. Apa dia ijtiba? Ijtiba ni, ya Ustazah bila dengar perkataan ijtiba, ingat perkataan Melayu namanya terjebak. Ya wallahu alam apakah perkataan terjebak ada kaitan dengan ijtiba. Ijtiba ni makna dia apa? Tiba-tiba. Boleh jadi saja kun fayakun. Ya, dengan tak semena-mena. Allah boleh bagi saja, Allah boleh bagi hidayah, petunjuk, taufik, terpilih
kepada insan tersebut walaupun dia tak mulakan pendakian, walaupun dia tak mulakan apa-apa. Dia boleh jadi seorang ahli maksiat, dia boleh jadi manusia yang bergelumang dosa, dia boleh jadi orang yang memang langsung tak kenal Allah Azza wa Jalla, tapi Allah boleh nak bagi dengan tariq ijtiba, dengan jalan yang kita namakan sebagai jalan al-ijtiba. Apa dia? Iaitu jalan pilihan daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan kebijaksanaan Allah, dengan maha kesempurnaan Allah, Allah boleh saja nak bagi kepada seorang manusia itu tub, kun fayakun, tiba-tiba saja, tanpa sebarang sebab musabab. Boleh saja bagi Allah untuk Allah pilih manusia itu datang kepada Allah, sampai kepada Allah, mendapat keredaan Allah, mendapat kecintaan Allah, mengenal Allah. Itu semua boleh Allah berikan, dan jalan itu dinamakan oleh ahli dalam bidang ini sebagai namanya tariq ijtiba, iaitu jalan al-ijtiba. Jadi boleh nampak beza tuan-puan antara yang pertama dengan yang kedua. Boleh nampak tak? Okey, Puan Syakira Ismail, nampak kan? Jalan kita cari hidayah dengan jalan Allah kurniakan hidayah kepada kita. Kita tak nampak apa usaha pun. Boleh jadi ahli maksiat, boleh jadi bergelumang dosa, tapi Allah boleh bagi. Ataupun Allah boleh bagi. Tak ada apa-apa syarat, tak ada apa-apa sebab nak digantungkan. Ini pilihan Allah. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Dalam surah Asy-Syura Allah sebut firman Allah. Nanti tuan-puan tolong cek takut Ustaz silap. Betul ke tak betul ayat 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah memilih siapa sahaja kembali kepadanya, siapa sahaja yang Allah kehendaki. Ustazah kena rujuk dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Tuan-puan jumpa dah ke surah Asy-Syura ayat yang keberapa? Sebab saya takut nanti salah sebut ayat Kalau ada sahabat-sahabat yang dah jumpa surah Asy-Syura tu, Ustaz nak pastikan betul tak ayat yang ke-14? Harap-harapnya betul insya-Allah. 42. Okay, alhamdulillah ayat yang ke-13. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi terpulang kepada Allah. Ada yang Allah memang pilih kembali kepada agama Allah, kembali kepada ajaran tauhid, mengenal Allah. Ada orang yang Allah berikan petunjuk bagi orang yang mayunib, iaitu orang yang datang kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah. Jadi boleh jadi dengan dua jalan tu tuan-puan sekalian. Pilihan Allah boleh jadi dengan jalan yang masya-Allah kita rasa macam mudah betul jalan tu. Allah pilih, Allah kehendaki, Allah berkehendak, maka ianya berlaku. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan jalan yang pertama tadi, kita kembali kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan keizinan Allah juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita memahami dua keadaan ini, nanti kita akan boleh faham apa yang dimaksudkan dalam hikmah yang disebut ataupun yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iaitu
Apabila Allah membukakan arah ma'rifah ataupun pengenalan kepada kamu, jangan kamu segan sekalipun amalanmu sedikit. Kerana sesungguhnya ia tidak membukakan bagimu kecuali dia hendak bukakan bagimu. Ia hendak mengenalkan kepada kamu. Jadi maknanya tuan-puan sekalian, sekarang kita tengok pada kehidupan kita masing-masing. Ya, bila Allah panggil kita, bila Allah beri kesedaran kepada kita, mungkin saat kita diberi kesedaran itu, sahabat-sahabat sekalian, kita sedang bergelumang dosa. Ya, kita mungkin ini gambaran-gambaran yang mungkin berlaku dalam kehidupan kita masing-masing. Kita solat pun culas, Quran tak baca. Ya, jangan kata nak pergi majlis ilmu, tak pernah layan majlis-majlis ilmu ni. Telinga kita hanya mendengar hiburan tak habis-habis. Ya, kesukaan kita, kegemaran kita, hobi kita, semua berkait dengan hiburan. Semua berkait dengan kelalaian. Tapi, sedetik saja tuan-puan, sedetik. Boleh berlaku dalam kehidupan seseorang itu, tiba-tiba sahaja Allah bagi petunjuk kepada dia. Allah bagi hidayah kepada dia. Allah beri kesedaran kepada dia. Masya Allah. Boleh jadi sedetik dengan tiba-tiba. Boleh ataupun tidak? Boleh. Ya, Allah Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala kekuasaan itu milik mutlak daripada Allah. Jadi ketika itu berlaku tuan-puan sekalian, mungkin kita merasakan, aku ni banyak sangat dosa. Tak terampun rasa dosa aku yang sangat banyak. Ya, aku terlalu banyak dosa dengan manusia. Aku banyak dosa dengan Allah. Aku ada ambil hak orang ramai. Apatah lagi hak Allah yang aku tak sempurnakan. Mungkin macam-macam terfikir dalam fikiran kita, dalam kepala kita. Kita ambil contoh lah tuan-puan ya. Yang viral lah ya sekarang ni kan. Wallahualam benda tu sedang dibicarakan ya. Dia sedang disoal siasat. Tapi berkaitan dengan skamer. Berlaku pula kepada orang Islam ya, kepada orang Melayu Islam. Kita percaya mereka ada agama ya, mereka mengucap syahadah kan ya. Jadi bila terjebak perkara-perkara yang seperti itu, kalau kita fikir-fikir kan, ni teruk sangat ni. Dah makan duit orang ramai, dah ambil duit orang ramai. Contohnya lah, ini Ustaz tak masukkan siapa-siapa secara spesifik ya. Ini boleh berlaku kepada siapa saja yang Allah Maha mengetahui kesalahan dan kesilapan itu. Ya, wallahu alam siapa saja. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita fikir kan, macam mana orang macam tu nak bertaubat? Macam mana orang macam tu nak berubah? Tuan-puan, kalau Allah nak beri kesedaran kepada orang-orang yang seperti ini, bahkan macam orang macam kita pun banyak dosa, banyak buat maksiat, boleh saja bagi Allah. Dan memang, tuan-puan sekalian, bukan tak pernah Ustaz bertemu dengan orang tuan-puan. Dulu pun Ustaz pernah cerita dalam kelas talaki ni kan, seseorang yang sampai merintih, mengatakan apa, dia tak nampak bagaimana dosa dia boleh diampunkan. Sebab apa? Sebab dia tipu orang pergi haji, tipu orang pergi umrah tuan-puan. Dia tipu makcik-makcik kampung, ambil duit, belah-belah ribu, ambil duit ribu-ribuan. Kononnya makcik-makcik tu boleh pergi umrah, makcik-makcik tu boleh pergi haji. Makcik-pakcik, atuk nenek tu dah tunggu dekat airport tuan-puan. Dengan penuh rasa rindu kepada Baitullahil Haram, dengan rasa rindu nak ziarah makam Nabi SAW, tapi diperolok-olokkan oleh hamba Allah yang seorang ni. Dia tahu itu adalah penipuan. Dia takkan dapat tipu diri dia sendiri. Menantilah makcik-makcik tu, atuk nenek tu tuan-puan sekalian, siap buat kenduri lagi kat rumah masing-masing. Bukan seorang dua yang ditipu, ratusan yang dia tipu. Lepas tu macam-macam lah helah dia. Tapi Allah Maha mengetahui bahawa dia tipu. Duit tipuan tu jadi darah daging dia, jadi makanan dia, membesar jadi tubuh badan dia. Dia datang kat ustazah tuan-puan sekalian, dia kata apa? Dia tak nampak bagaimana dosa dia boleh diampunkan. Sebab dah jadi darah daging. Hilang keluarga. Ditinggalkan oleh anak isteri tuan-puan sekalian. Kemudian diburu banyak pihak. Sebab apa? Sebab undang-undang pun akan mencari dia juga. Kemudian masuk penjara, keluar penjara. Sampai masa dia masuk penjara, minta telefon ustazah. Tolong jamin dia, tolong ikat jamin dia. Dia tak tahu nak minta tolong dengan siapa tuan-puan sekalian. Saudara kerabat-kerabat yang dekat semua dah pulaukan dia, tapi dia teringat nak minta tolong dengan ustazah masa tu. Ustazah cakap dengan suami, tapi ustaz
tak benarkan ustazah jamin dia. Ustaz kata duduklah dalam penjara tu. Duduk dalam penjara tu tak ada orang kejar dia. Tak ada orang akan buru dia. Ya carilah diri dia yang hilang dalam penjara tu. Ya lihatlah balik dalam diri dia. Carilah. Gunakanlah pengalaman kehidupan dalam penjara tu untuk kenal Allah. Dan Masya Allah tuan-puan sekalian. Ya, itu boleh jadi satu titik dalam hidup dia yang Allah nak berikan kesedaran dan keinsafan kepada dia. Ya, ustazah pujuk dia selalu. Ya, bila dia dapat berhubung dengan ustazah melalui telefon ya tuan-puan. Ya, ustazah berhubung dengan dia dan ustazah kata dengan dia, okey, dia terlampau risau macam mana nak bayar hutang-hutang apa semua tu. Ustazah kata, nanti insya-Allah mesti dia kena selalu berazam nak lunaskan hutang tu, berazam nak bayar, berazam Allah beri kesempatan dalam hidup untuk bayar. Berazam nak jumpa dengan orang-orang yang dikenal, yang boleh dia jumpa tu untuk minta halal. Itu kena ada keazaman tu dan mesti benar dalam azam tu. Kemudian yang kedua, mesti ada azam, mesti ada usaha. Kalau keluar daripada penjara, nak bekerja, cari rezeki yang halal, nak dahulukan membayar hutang-hutang tersebut. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa agar Allah yang memegang jiwa manusia, membolak-balikkan hati manusia, agar Allah memberikan, membuka pintu hati manusia lain tu. Ya, yang dia telah berhutang tadi, yang dia khianati, yang dia zalimi tadi, untuk dilapangkan hati mereka semua itu supaya memberikan kemaafan kepada dia di dunia bahkan sampai di akhirat. Itu kuasa Allah. Itu nak bagi dia rasa lega. Untuk dia yakin bahawa Allah bagi hidayah kepada dia. Allah bagi taufik kepada dia. Allah bukan bagi hidayah taufik pada orang yang datang belajar kelas-kelas macam ni ya tuan-puan. Allah yang maha memberi hidayah pada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Ya Allah boleh bagi hidayah walaupun kepada golongan-golongan tadi, ya Allah pilih mereka untuk, ya Allah kurniakan taufik dan hidayah untuk Allah kenalkan dia dengan Allah, untuk Allah datangkan dalam jiwa dia ketulusan dan keikhlasan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan benda tu mungkin berlaku pada kita tuan-puan sekalian. Mungkin berlaku pada ustazah. Ya, Ustazah rasa, siapalah ustazah ni kan. Ya, banyak buat salah, banyak buat silap. Ada je dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati. Tapi kita selalu yakin dan percaya. Ya, bila Allah nak berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kebaikan kepada kita, kesedaran kepada kita, maka ya tak kiralah kita ni siapa, kita ni macam mana, Allah boleh memberinya dengan kuasa pilihan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan memahami hakikat ini tuan-puan sekalian sangat menenangkan hati. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita sangat mengharapkan, wahai Allah bagi petunjuk ke anak aku ya Allah. Wahai Allah bagi petunjuk pada suami aku ya Allah. Wahai Allah bagilah hidayah taufik kepada ahli keluargaku, kepada isteriku. Kadang-kadang itu yang berlaku pada kita. Ya, tapi bila kita fikir-fikir, kita renung-renung macam mana nak dapat petunjuk ya? Suruh dengar ceramah tak nak, suruh baca Quran tak nak. Ya, macam mana? Yang dia dengar pun benda melalaikan, yang dia pandang benda melalaikan, macam mana nak dapat hidayah macam tu? Kadang-kadang kita terfikir macam tu tuan-puan. Ada je isteri-isteri yang kata, suami saya tu ustazah memang keturunan dia macam tu. Teruk dia kata. Ada orang menyandarkan demikian. Tapi kita jangan lupa tuan-puan, ada cahaya di sana. Ada sinar harapan yang subur sangat. Yang kita boleh berharap kepada Allah. Dengan jalan apa? Tariqus tiba. Allah boleh pilih saja dengan tiba-tiba seseorang itu untuk Allah berikan kesedaran. Allah pilih dia, Allah angkat dia, Allah muliakan dia kerana semua ini adalah kuasa mutlak Allah Azza wa Jalla. Ustazah, kadang-kadang doa macam ni tuan-puan ni bila faham baca semua ni kan ya, belajar. Ustazah sampai kadang kata macam ni, wahai Allah, kalau kau boleh pilih aku ya Allah pada perkara-perkara dunia, yang kadang-kadang nampak macam Allah pilih kita pada perkara dunia kan, contohnya kan. Ya, kadang-kadang daripada sekolah, masa sekolah, ada 40 orang pelajar, Allah pilih kita dapat nombor 1 kan ya. Masuk pertandingan syarahan bahasa Arab, Allah pilih kita dapat nombor 1. Masuk musabaqah Quran, peringkat kebangsaan, bukanlah sedap sangat pun nak banding dengan orang lain ni tuan-puan. Siapa yang pernah ikuti cerita ustazah ya, tahulah macam mana nervousnya ustazah nak masuk pertandingan peringkat kebangsaan. Sebab ustazah rasa orang lain tu semua datang dengan jurulatih. Ustazah cuma datang dengan ayah ustazah je. Malam tu ustazah solat hajat, doa, nangis-nangis dengan Allah. Waktu tu tingkatan 3. Dia nangis-nangis, wahai Allah, aku takkan menang semata-mata kerana aku.
sebab suara tak sedap macam orang lain. Ya, taranum pun lagu pun lagu setakat tahu lagu asas je, Bayati, Nahwan, Soba tu je. Orang lain macam-macam lagu ada. Ya, jurulatih pun tak ada. Orang ada tangan jurulatih. Tapi aku ada engkau ya Allah. Aku ada engkau. Jadi aku minta dengan kau ya Allah agar berikan aku jadi Johan. Jadi Johan sebab aku nak bagi hadiah sangat pada mak ayah aku. Aku nak beri mak ayah aku rasa lapang sangat. Sebab aku nak tunjuk bahawa effort mak ayah daripada kecil tuan-puan. Daripada darjah 1 disuruh belajar taranum Quran. Aku nak bagi pada mak ayah daripada umur 6 tahun, ya, biarlah masa usia 15 tahun nak bagi kegembiraan. Maknanya alhamdulillah mak abah nampak usaha dia daripada awal, alhamdulillah berbuah juga hasil antaranya lebih kurang lah maknanya dapat Johan kebangsaan. Itu nangis-nangis tuan-puan doa malam tu. Sambil telinga tu dengar tu. Peserta-peserta negeri lain baca. Masya Allah, hebat-hebat. Tapi Allah bagi Johan tuan-puan. Bukan kerana kekuatan kita, bukan kerana kehebatan kita, tapi Allah Maha mendengar. Ada seorang hamba Allah ya, memohon sungguh pada Allah, minta. Dan Ustazah rasa satu kegembiraan ya, dapat bawa mak ayah menunaikan umrah ketika itu, yang sangat susah juga orang nak pergi umrah masa tu, ya, dengan hasil alhamdulillah dengan izin Allah, Johan kebangsaan masa tu. Jadi nak bagi tahunya tuan-puan sekalian, ya, doa, wahai Allah kalau kau boleh bagi aku terpilih kat situ, tolonglah ya Allah, pilihlah aku ya Allah untuk mengenal Engkau. Pilihlah aku ya Allah untuk maqam yang tinggi, ya, kemuliaan di sisi Engkau. Pilihlah aku ya Allah untuk jadi orang yang Engkau kasihi. Pilihlah aku ya Allah untuk jadi orang yang mengasihi Engkau. Macam itulah doa tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita tahu ada dua jalan sekurang-kurangnya yang kita boleh faham malam ni, iaitu pertama jalan tariqul hidayah. Jalan kita tu menapak melangkah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ada satu jalan lagi namanya tariqul ijtiba. Allah boleh pilih serta merta, tak ada sandaran sebab musabab apa benda pun, ya, semata-mata kerana kehendak Allah, kudrat Allah, keinginan Allah, semuanya boleh berlaku. Idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sebab itu bila Allah dah pilih kita tuan-puan, tak payah rasa, ya, tak payah rasa macam tak mungkin Allah pilih aku banyak dosa. Ya, tak mungkin. Jangan kata tak mungkin. Boleh saja bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu kalau kita tengok kisahnya macam mana seorang bidu wanita Mesir, ya, bidu wanita Mesir yang Masya Allah pada zaman kegemilangannya tuan-puan sekalian, suaranya Allah bagi terlalu merdu tuan-puan sekalian. Ya, bidu wanita Mesir satu ketika tu, Umi Kalsum ke namanya, wallahualam ya. Jadi ini Ustaz baca dalam buku Taubat, ya, karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, tentang hakikat taubat. Macam mana tuan-puan sekalian, bidu wanita itu di tengah-tengah kemasyhuran dia, di tengah-tengah ya Allah populariti dia lah, ya, dengan kemewahan harta benda yang dia dapat hasil daripada, ya, nyanyian dia yang memukau sampai kepada pembesar-pembesar, ya, bukan negara Mesir saja, negara-negara lain juga sampai ke Malaysia tuan-puan sekalian. Tapi kemudiannya Allah berikan hidayah. Dan bila Allah berikan hidayah, ya, maka dia berpaling daripada industri tersebut yang pada tanggapannya, ya, sebab dia dah pernah duduk kat dalam tu, pasti akan mempengaruhi dia kembali, ya, pasti akan menarik dia balik semula daripada jalan hidayah taufik yang telah Allah bukakan tiba-tiba dan serta-merta kepadanya saat itu. Jadi bila Allah dah buka tu, maknanya dengan kecekalan dia tuan-puan sekalian untuk meninggalkan terus, tinggal terus. Dan ketika mana, ya, ada kisah yang lain juga, sama juga, ya, tuan-puan sekalian, ya, golongan-golongan artis yang pernah menyanyi-nyanyi dulu. Ini zaman-zaman ini cerita ni orang Arab Mesir, ya, yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bahkan ketika mana dia meninggalkan semua itu, dia nak hijrah, nak kembali kepada Allah, dia tak nak anak-anak cucu dia mengetahui bahawa dia dulu pernah menjadi seorang yang seperti itu dulunya. Dia tak nak, dia kata. Sebab itu, kalau ada gambar dikoyakkan, kalau ada lagi apa-apa yang menunjuk ke arah itu, sehabis daya dia cuba hilangkan. Tak payah. Anak cucu dia tak payah tahu. Sebab dia betul-betul nak menjadi seorang yang baru,
seorang yang berhijrah ke jalan Allah, nak menghargai hidayah, pilihan yang Allah berikan kepada dia, sampai ada sepasang suami isteri, saya tak ingat nama dah tuan-puan, sebab ni cerita dalam kitab yang saya sebut tadi tu, orang Arab, artis Arab, bidwanita Arab, suami isteri, meninggalkan terus industri tersebut, dan bahkan dia kata anak cucu dia tak pernah tahu pun bahawa satu hari dulu dia adalah bidwanita negara dan sebagainya. Sebab ialah zaman dulu tu mungkin lebih berkemungkinan untuk menghilangkan semua bahan-bahan bukti tersebut. Tapi nak bagi tahunya tuan-puan sekalian, saat pintu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, ia boleh jadi untuk sesiapa sahaja. Boleh jadi untuk sesiapa sahaja. Sebab itu, kita semua ini adalah dalam golongan sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah manusia yang Allah berikan taufik dan hidayah. Bersyukurlah. Bersyukurlah, hargailah. Allah mengenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin jalan kita tu jalan yang pertama, Ustazah terasa juga boleh jadi campur-campur lah, jalan pertama, jalan kedua, Kita terasa macam jalan pertama. Contoh macam ni tuan-puan sekalian, masa tu Ustazah buat haji tahun 2010, teringin sangat Allah datangkan, maknanya dalam hati tu rasa, ya Allah ya Tuhan, aku ni nak kenal sangat Engkau ya Allah, nak kenal sangat. Kita tengok Kaabah, Tuan punya Kaabah, Tuan punya Kaabah. Tuan yang mencipta, Tuhan yang menciptakan kita lah, jadi ya Allah, aku nak kenal sangat dengan Engkau ya Allah. Dan bila kita buka Quran tu, kita pun berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku nak kenal Engkau dengan baca Quran ni. Aku nak kenal Engkau ya Allah daripada ayat-ayat yang aku baca, daripada kalam Engkau ni ya Allah. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, Allah tunjukkan, Allah jawab permintaan kita. Sebab yang saya ingat sangat tahun 2010, waktu tu adalah tadabbur ustazah pada ayat-ayat ataupun surah-surah musabbihat. Surah musabbihat ni surah At-Taghabun, surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah-surah Al-Musabbihat, surah Al-Munafiqun, surah Al-Jum'ah, yang dimulakan dengan perkataan tasbih. Termasuklah tuan-puan sekalian, saya ambil contoh surah Al-Hadid, yang dimulakan dengan perkataan tasbih tadi, sabbaha. Masya Allah tuan-puan sekalian, tengok jalan yang Allah tunjukkan kepada kita, bertatih, melangkah, belajar, melihat, nak pandang. Itu pun jalan yang Allah pilihkan untuk kita. Jadi bila baca surah Al-Hadid tuan-puan sekalian, perasan tak macam mana satu demi satu ayat Allah jawab permintaan kita. Kamu nak kenal aku ke? Ibarat dia macam tu. Kamu nak kenal aku? Ya silakan, dalam kalamullah, dalam Al-Quran. Siapakah Allah tuan-puan sekalian? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allah itu adalah seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih, memuji dan memuja Allah. Allah itu adalah wahwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tengok satu persatu Allah bawa kita perlahan-lahan tuan-puan, menuntun hati kita, membimbing jiwa kita, memberikan pencerahan kepada hati kita untuk apa dia? Membuat penghayatan, mengenal Allah. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Masuk ayat yang kedua, lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Tuhan yang kita nak kenal, Allah yang kita nak kenal, nak bagi tahu kepada kita apa dia? Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tuan-puan, hari ni orang semua nak kekuasaan, nak kerajaan, nak kekuasaan, nak pengaruh. Macam-macam cara nak dapat pengaruh 1,000 orang, nak dapat mempengaruhi 10,000 orang, nak dapat mempengaruhi satu negara, nak dapat mempengaruhi satu negeri, macam-macam cara. Kadang-kadang cara halal pun ada, cara haram pun ada, cara syubhah pun ada. Sebab apa? Nak boleh ke pengaruh tu. Jangan kita lupa bahawa kekuasaan, kerajaan, semuanya, langit dan bumi, milik Allah Azza wa Jalla.
wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah boleh muliakan siapa-siapa yang Allah kehendaki, Allah boleh hinakan siapa-siapa yang kehendaki. Allah boleh berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah boleh cabut kekuasaan dan kerajaan itu daripada siapa jua yang Allah kehendaki. Masya Allah, Allah yang kita nak kenal ni tuan-puan sekalian. Allah perkenalkan menerusi ayat-ayatnya, Allah ni maha memiliki. Allah ini maha menguasai. Ya Allah ini adalah pentadbir. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Nak kenal lagi Allah dengan jalan tadi tuan-puan. Satu persatu Allah bimbing kita, perlahan-perlahan Allah bimbing kita. Ya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia di atas setiap sesuatu maha mengetahui. Dialah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi, apa yang keluar daripada dalamnya. Apa yang turun dari langit semua Allah tahu. Apa yang naik ke langit juga Allah tahu. Dan dia bersama kamu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah itu dengan apa yang kamu lakukan maha mengetahui, maha melihat. Jadi tuan-puan sekalian, saya bagi contoh tadi kan, cerita ustazah tadilah. Ya, jadi Masya Allah, boleh saja Allah pimpin kita satu persatu. Dengan kita baca Quran, dengan kita mencari ilmu, dengan kita suhbatus salihin, kita berkawan dengan orang salih. Maknanya ada usaha kita juga, ada sebab musabab daripada pihak kita juga. Allah jadikan itu sebagai jalan hidayah. Tetapi ada orang tuan-puan sekalian, ya Allah berikan ijtibak, pilih terus. Ya termasuklah yang kita bincang ni tuan-puan sekalian, ya bila Allah pilih, innallaha astafaki, sesungguhnya Maryam itu, ya tengok cerita ni kan, cerita Sayyidatuna Maryam, Allah pilih Sayyidatuna Maryam itu, ya istafak, membawa makna yang sama dengan ijtibak. Maknanya apa? Allah pilih kamu di atas seluruh insan-insan, wanita-wanita lain di seluruh alam. Allah pilih Sayyidatuna Maryam. Allah pilih ini menjadi nabi, ini menjadi rasul. Allah pilih ini menjadi ummahatul mukminin. Ini pilihan Allah. Ya, tak ada siapa boleh campur tangan. Ini kekuasaan Allah, kehendak Allah. Sebab itu kita selalu berdoa, wahai Allah, pilihlah aku ya Allah. Pilihlah aku ya Allah. Allah boleh pilih sahabat kita menjadi ahlul qiyam, menjadi ahli tahajud. Wahai Allah, pilihlah aku juga ya Allah. Allah boleh pilih sahabat kita, adik kita, kakak kita, tuan-puan, siapa je Allah nak pilih. Allah pilih mereka menjadi az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Laki-laki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat Allah. Wahai Allah, pilihlah aku juga. Pilihlah kami juga ya Allah menjadi az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat, menjadi orang yang banyak ingat Allah. Tak usah kita pedulikan. Tak usah kita pedulikan. Aku ni banyak sangat dosa lah apa semua. Berdoa aja. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Kita pun dah belajar pada hikmah-hikmah yang sebelum ni. Apa dia tuan-puan? Bila kita mohon kepada Allah, mesti dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan memohon keampunan. Dimulakan dengan istighfar. InsyaAllah saya harap tuan-puan, muslimin-muslimat boleh ulang kaji balik. Daripada hikmah yang pertama sampailah kepada hikmah yang ke-8. Sebab itu saling kita ni saling berkait. Sebab tak boleh terus masuk yang ke-10, tak boleh masuk terus yang ke-20, nanti tak berapa faham. Kena tengok daripada awal. Daripada hikmah yang pertama. Kita punya kuliah, cuba kita ulang kaji balik, nanti kita akan dapat memahami perkaitannya sampailah kepada hikmah yang ke-8. Mafhum hikmah ini tuan-puan secara umum, apabila Allah Azza wa Jalla dengan namanya Al-Jalal dan Al-Qahar, maknanya Allah boleh paksa saja. Allah boleh buat saja, maknanya apa saja yang Allah nak. Allah bukakan jalan bagi kamu untuk mengenalnya. Maka ketahuilah bahawa ia merupakan tanda Allah Azza wa Jalla
maka ketahuilah bahawa ia merupakan tanda Allah Azza wa Jalla prihatin kepada kamu dan memilih kamu supaya dekat di sisinya. Justru kamu hendaklah menjaga adab. Ini tuan-puan ya. Kalau dah tiba-tiba Allah pilih tu kan, tolonglah hargai, tolonglah syukuri. Ya, bukan semata-mata untuk dibangga-banggakan, tapi jadikanlah itu sebagai jalan, pintu gerbang untuk kita terus lagi mendalami ilmu agama ini, ya, untuk kita tafakuh fiddin, untuk kita kenal Allah. Janganlah kita buat macam seolah-olah ya hidayah tu macam nikmat biasa-biasa je. Ya, seolah-olah macam taufik ni benda yang boleh datang dan pergi je. Jangan. Kita pegang sungguh-sungguh, kita hargai, syukuri sungguh-sungguh nikmat hidayah. Di tengah-tengah kita berdosa, Allah beri kita kesedaran. Di tengah-tengah kita tak buat apa-apa, Allah beri kita keinsafan. Bukankah itu satu benda yang terlalu mahal, tuan-puan? Kena jaga sangat. Ya, maka disebut dalam kitab, justru kamu hendaklah menjaga adab beserta dengan menyerahkan diri kamu sebenar-benarnya kepada Allah di samping menerima dan mensyukuri hidayah tersebut dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Ya, jangan pula, ya, jangan dibiarkan berlalu. Biarlah, ya, rasa tak berharga pun, rasa tak bernilai, jangan macam tu. Jangan digadaikan semata-mata dengan dunia yang sedikit. Sebab pasti ada ujian ni tuan-puan, pasti ada ujian juga kan, ya, akan datang ujian. Ya, tiba-tiba dah dapat kesedaran dah dapat keinsafan dah dapat petunjuk daripada Allah. Ya, kita dah mula dah nak melangkah pada jalan Allah. Tapi tergadai kerana dunia yang sedikit. Tergadai kerana pengaruh keduniaan. Tergadai kerana kita lebih cinta kepada makhluk, kerana lebih menawan lagi. Ya, pandangan makhluk, pengaruh yang makhluk berikan, pujian yang makhluk berikan, sampai tergadai jalan kita menuju Allah tadi. Jangan demikian, ya, jangan buat macam itulah. Maknanya kena menjaga adab sebaik kita mendapat hidayah, taufik yang datang secara tiba-tiba tadi, kena dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, janganlah kamu runsing dan hirau disebabkan sedikitnya amalan zahir kamu. Kerana, ya, kalau kita fikir-fikirkan tuan-puan sekalian, amalan zahir kita tu pun, ya, bahkan orang yang datang bertatih tadi pun dengan amalan-amalan, dengan zikir wirid segala macam, masih lagi tidak sunyi, ya, daripada kemungkinan amalan-amalan tu pun mungkin tak ikhlas. Masih banyak penyakit-penyakitnya, masih banyak kerosakannya berbanding dengan saat Allah datang kepada kita membukakan pintu hidayahnya, kesedarannya. Itu adalah kedatangan yang begitu hebat, yang begitu sempurna, yang begitu mulia sekali nak dibandingkan dengan amalan yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, kalau adalah di kalangan kita yang tiba-tiba saja Allah pilih, ya, tiba-tiba saja Allah pilih. Ya, tak adalah kita ni bersungguh sangat ke beria sangat. Masya Allah tuan-puan. Tuan-puan telah diberikan ziyadah oleh Allah. Ya, macam doa yang kita selalu baca, Allahumma zidna, wahai Allah tambahkan kami, tambahkan kami. Ya, tengok-tengok tuan-puan dapat ziyadah. Tuan-puan dapat penambahan tu. Ya, dengan Allah berikan saja, Allah bukakan pintu hidayah untuk kita kenal Allah Azza wa Jalla. Kita tiba-tiba terbuka pintu, terbuka jalan untuk kita mengenal Allah. Ya, dan kita mula rasakan tak ada apa pun dunia ni. Kita hilang rasa nikmat dan kelazatan kepada segala apa yang kita kecapi di dunia. Masya Allah, Allah boleh bagi je macam tu tuan-puan. Dan benda tu banyak sangat berlaku. Tapi kadang-kadang ada juga segelintir yang masih lagi menimbang-nimbang, berfikir-fikir, betulkah aku nak tinggalkan jalan kelalaian ni? Betulkah aku nak tinggalkan benda-benda maksiat ni? Padahal, minta maaf ya tuan-puan, Ustazah kan kesian kat Ustaz. Ustaz pun banyak online, bengkel apa semua, tapi Ustazah terpaksa conquer library ni. Okey. Kadang-kadang ya tuan-puan sekalian, Allah dah bagi kan, bagi pada kita, tapi kita tu jadi menimbang-nimbang pula. Betul ke aku ni nak tutup aurat ni? Contohnya lah. Betul ke aku ni nak tinggalkan semua kelalaian tu? Betul ke aku nak tinggalkan bidang tu bidang ni? Yang kita tahu mungkin benda tu menyebabkan kelalaian, maksiat dalam diri kita. Tapi kita boleh menimbang-nimbang satu nikmat yang tidak ada tolak bandingnya dengan perkara yang kita timbang tadi. Bukan tolak banding hidayah.
Ketika mana Allah bukakan pintu untuk mengenal Allah, bukan bandingannya dengan benda yang kita timbang tadi. Apa dia? Kerjaya kita. Apa dia? Populariti kita. Apa dia? Harta benda kemewahan kita. Nanti kalau aku tinggal, hilang pula kemewahan. Nanti kalau aku tinggal ni, hilang pula pengaruh. Tuan-puan, bukan bandingan dengan hidayah yang Allah bagi. Bukan bandingan saat pintu terbuka untuk kita mengenal Allah. Dia sampai menyerap dalam jiwa kita keimanan, keyakinan, ketakwaan, mengenal Allah dengan asma'ullahil husna. Ya, sampai terasa dalam hati kita, ya Allah, Allah yang Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Allah Al-Ghaffar. Kalau nikmat tu Allah dah buka, Allah Al-Wadud, Allah yang Maha mencintai. Kalau nikmat tu Allah dah buka, bukan bandingan dengan dunia yang kita timbang-timbang tadi tuan-puan sekalian. Aku nak itu ke nak ini, nak buat itu ke nak buat ini. Masya Allah, itu bukan bandingannya lagi. Ya, jadi tuan-puan sekalian, dalam mafhum hikmah ni maksud dia apa? Bila benda tu Allah dah bagi kepada kita, Allah dah buka pintu hidayah, dah nampak jalan petunjuk, ya mula rasa senang dengan majlis ilmu, mula rasa indah sangat bila boleh baca Quran, banding dengan menghabiskan masa pada kelalaian semata-mata, maka jagalah adab, ya husnul adab kita dengan Allah, dengan cara, dengan jalan, marilah kita menjadi manusia yang benar-benar menghargai dan mensyukuri ya kehebatan nikmat hidayah yang telah Allah pilihkan untuk kita, Allah kurniakan untuk kita. Ya, tadi telah Ustazah bacakan sikit sabda Nabi SAW ya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, firman Allah, inni alaitu abdil mu'min falam yashkini ila awadihi anshattuhu min iqali wa baddaltuhu lahman khairan min lahmih wa daman khairan min dammih thumma qultu lahu ista'nifil amal. Apabila aku uji hambaku yang beriman dan jika dia tidak mengeluh kepada yang menziarahinya, nescaya aku kuatkannya dengan ikatanku. Masya Allah. Tengok tuan-puan, bila seseorang itu Allah uji dia, ya, dan dengan jalan ujian tu sebenarnya Allah nak suruh dia kenal dengan Allah. Kadang-kadang jalan yang tiba-tiba datang ni apa dia? Tiba-tiba Allah bagi sakit. Allahu Akbar. Elok-elok sehat ni Ustazah nak bagi mafhum juga, nak bagi kefahaman kita kepada apa yang Nabi sebut ni lah, ya. Elok-elok sehat kan? Dan dengan sehat tu pula kita buat kelalaian, dengan sehat tu pula kita lupa pada Allah dan sebagainya. Tiba-tiba Allah bagi kita sakit. Ada tujuan tuan-puan sekalian. Ya, Allah nak ta'aruf. Maknanya nak memperkenalkan kita kepada Allah. Allah nak bukakan pintu tu. Kamu ni, mata kamu ni hala ke makhluk je. Mata kamu ni hala ke dunia saja. Hati kamu tu kiblatnya dunia. Hati kamu tu kiblatnya manusia. Allah nak alihkan kiblat itu. Allah nak alihkan hati dan pandang itu kepada Allah. Allah datangkan penyakit. Allah datangkan ujian. Lalu dalam hadis ini, ya hadis kursi ni tuan-puan sekalian, apabila aku uji hamba-Ku yang beriman dan jika dia tidak mengeluh kepada orang yang datang ziarah tu. Maknanya tak dikeluhkan kepada orang, kepada makhluk tuan-puan. Ya, sebab ujiannya datang daripada Allah dan Allah nak suruh kita kenal Allah. Allah nak suruh kita kembali kepada Allah. Jangan semata-mata mengeluh kepada makhluk. Lalu dia tidak mengeluh kepada yang menziarahinya, nescaya aku akan kuatkannya dengan ikatanku. Allah akan teguhkan hati kita dengan Allah. Masya Allah tuan-puan sekalian. Dan ini berlaku kepada para sahabat ya tuan-puan sekalian. Contoh bagaimana orang yang datang ziarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang ziarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masa tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sakit. Ya, sahabat yang datang ziarah cakap dengan Sayyidina Abu Bakar, doalah kepada Allah. Allah kan Maha memustajabkan doa. Apatah lagi kedudukan Abu Bakar, kedudukan Abu Bakar ya, di sisi Allah dan Rasul ya. Jadi doalah kata sahabat. Doa. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Aku malu nak doa mohon sembuh ke apa benda, aku malu nak doa macam tu. Aku dengan Allah ni doa afiah. Doa mohon afiah. Allahumma inni as'alukal afiah. Ya Allah, aku mohon afiah.
Sebab aku tak tahu kesejahteraan untuk aku ni pada aku sihat atau pada aku sakit. Jadi terpulang pada Allah. Allah lebih tahu di mana afiahku, di mana sejahtera untuk aku. Jadi aku serahkan urusan kepada Allah, terpulang pada Allah. Yang penting aku minta afiah. Tengok pergantungan jiwa, keyakinan, kembalinya jiwa dan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sahabat namanya Imran bin Hussein. Ya, antara sahabat yang panjang usia dia tuan-puan sekalian. Allah uji dengan sakit 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Sampaikan dalam kisahnya tuan-puan sekalian, maknanya orang yang datang ziarah pun tak tahan nak tengok. Kenapa? Sebab habis belakang sahabat yang bernama Imran bin Hussein ni, belakang tu sampai dah melecet-lecet dah. Kerana terbaring yang terlalu lama. Ada sahabat yang datang buatkan pula, lubangkan tanah tu, lubangkan tempat baring tu. Sebab apa? Sebab nak bagi reda sikit yang melecet kat belakang tu. Ya, sahabat-sahabat lain yang menangis melihat. Tapi apa kata Imran bin Hussein? Kenapa kalian menangis? Allah tak menyiksa aku. Kenapa kalian menangis? Allah tidak menyiksa aku. Allah sedang berbuat baik kepadaku. Ya, aku sedang menggambarkan, membayangkan bagaimana para malaikat yang Allah hadirkan datang dekat dengan aku, mendoakan aku, memuji Allah. Dan aku nak bersama-sama dengan para malaikat memuji Allah. Kenapa kalian menangis? Allah tidak menyiksaku. Bahkan Allah berbuat baik kepadaku. Masya Allah. Ya, hebatnya tuan-puan. Allah bukakan pintu untuk mengenal Allah dengan jalan musibah tadi, dengan jalan penyakit tadi, dengan jalan ujian, dengan jalan macam-macam. Ada orang kenal Allah dengan jalan, dia buat maksiat dulu, dia buat kemungkaran dulu, tiba-tiba diketuk dengan pintu taubat, pintu kesedaran, sampai dia rasa merana sangat. Dia rasa luluh hati mengingatkan aku pernah buat maksiat kepada Allah, menyebabkan dia nak melipat gandakan kebaikan dia, usaha dia untuk menjadi orang baik, sebab dia yakin dan percaya al-hasanatu yudhhibna sayyi'at. Kebaikan yang kita buat tu boleh menghilangkan semua kejahatan-kejahatan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Jadi dia lipat kali gandakan kebaikan supaya boleh hilang, cover balik benda-benda jahat yang pernah dia buat. Masya Allah tuan-puan sekalian. Apa yang Allah akan kurniakan kepada orang yang Allah berikan dia ujian untuk Allah dekatkan dia kepada Allah dan dia tidak mengadu kepada manusia. Dia tidak bergantung pun pada manusia. Nescaya aku kuatkannya dengan ikatanku. Wa baddaltuhu lahman khairan min lahmih. Dan aku gantikan dagingnya dengan daging yang lebih baik. Wa daman khairan min dammih. Dan aku gantikan darahnya dengan darah yang lebih baik. Thumma qultu lahu. Kemudian aku berfirman kepadanya, ista'nifil amal, mulakanlah hidup baru, mulakanlah amalan yang baru. Yakni Allah telah mengampunkan dosanya, maka mulakanlah sebuah kehidupan yang baru. Masya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliq. Tuan-puan rasa macam mana tuan-puan dengar ya hadis yang disebutkan ini, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam sunannya. Al-Hakim mensahihkannya dan Al-Zahabi mempersetujuinya. Tuan-puan rasa macam mana mendengar ya hadis qudsi ni tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Kalau kita sedar, kita jelas, kita tahu bahawa apa yang datang kepada kita, yang menimpa kita itu adalah pintu ta'aruf kita kepada Allah. Pintu yang Allah bukakan kepada kita untuk kita mengenal Allah. Allah tak pernah menzalimi hambanya. Allah bukan nak buat aniaya kat hambanya. Bukan nak buat aniaya kat kita tuan-puan. Allah maha adil. Tapi Allah nak kita kenal Allah. Jadi kita tak mengadu-ngadu dengan manusia. Kita tak hanya kembali kepada manusia, tidak. Bahkan kita kembali kepada Allah. Jiwa hati kita berikan kepada Allah. Tumpuan niat kita kepada Allah. Maka Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik kepada kita. Daging digantikan daging yang baru. Darah digantikan darah yang baru. Dan Allah berfirman, ya Allah nyatakan kepada orang itu, mulakanlah sebuah kehidupan yang baru. Seolah-olah itulah mesejnya kepada kita tuan-puan. Mulakan hidup baru. Maka apalah sangat nak meninggalkan sebuah kehidupan yang penuh kelalaian. Sebuah kehidupan yang hanya dapat dunia semata-mata. Tapi tidak ada bahagian untuk akhirat. Tinggalkanlah. Bismillah. Siru ala barakatillah. Sahabat-sahabat sekalian, ya kalau tengok masa tu, tadi kita start pukul apa ya? 8.45 kan? Ya, pukul 9, sekarang dah pukul 10. Ya, jadi Ustazah meraihkan juga ya, menghormati juga masa tuan-puan. Ya, esok hari masing-masing bekerja. Termasuk juga Ustazah. Jadi kita berhenti dulu setakat ini insya-Allah.
kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk tajuk kitab hikam. Tapi nanti pada hari Jumaat insya-Allah adalah live kuliah talaki untuk kitab At-Targhib wa Tarhib dalam bab solat. Ya, minta sangat tuan-puan sama-sama dalam majlis tu kita nak tengok solat kita. Ya, as-salah imaduddin, tiang agama kita. Dan insya-Allah pada hari Sabtu malam pula ya kita nak ikuti untuk tadabbur surah Al-Mulk. Ya, kita nak habiskan insya-Allah tadabbur surah Al-Mulk. Untuk kita kemudiannya boleh pindah kepada surah yang lain. Sahabat-sahabat yang berhalangan, ya boleh tengok saja, boleh subscribe YouTube Ustazah Hafizah Musa TV online, sebab insya-Allah semua kelas-kelas talaki ni kita akan masukkan dalam tu. Ustazah harap ya tuan-puan, anak cucu tuan-puan, anak cucu Ustazah juga insya-Allah ya boleh tengok balik, boleh belajar balik ya melalui Ustazah Hafizah Musa TV online tu. Ya, jadi subscribe tuan-puan untuk kita dapat ikuti majlis-majlis ilmu tu yang bersifat tafakuh ya, kita nak mendalami, bukan dengar-dengar untuk majlis-majlis umum je tak, tapi kita nak mendalami ilmu tu supaya lebih dalam insya-Allah. Ustazah pun belajar terus, sedang belajar ya, terus belajar dan sama-sama kita semua sedang belajar untuk kita mendalami agama insya-Allah. Jadi insya-Allah saya cuba nanti tengok mana-mana ya yang boleh Ustazah tambah lagi huraian untuk yang ke-8. Ustazah akan berikan huraian sikit nanti pada minggu hadapan sebelum kita masuk kepada hikmah yang ke-9. Ya, sama-sama tuan-puan kita beristighfar kepada Allah. Salah silap kita banyak, salah silap Ustazah juga dalam menyampaikan. Semoga Allah berikan kita faham yang benar, yang jelas ya insya-Allah. Ya, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mari kita mulakan hidup baru, daging yang baru, darah yang baru. Ya Allah memuliakan kita dengan taufik dan hidayahnya. Kita syukurilah ya dengan segala kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah selalu pilih kita untuk melihat yang baik, mendengar yang baik, bersama-sama dalam majlis yang baik, bertemu dengan orang yang baik. Masya Allah, hargailah nikmat yang terlalu mahal daripada Allah. Ya, dengan kita menjadi manusia yang mensyukuri nikmat tersebut. Ya, jadi siru ala barakatillah. Ya, melangkahlah kita dengan barakah pimpinan Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tuan-puan, sila dapatkan yang belum lagi mendapatkan e-video Mukim Mihrab Coaching Rumah Tangga Syurgawi. Ya, Ustazah mencadangkan tuan-puan mengambil manfaat daripada ya koleksi hampir 25 jam pengisian daripada berbelas-belas orang asatizah, tokoh-tokoh masyarakat di dalamnya. Tuan-puan dapat link tu, so boleh simpan sampai bila-bila insya-Allah. Ya, sampai pada masa yang Allah izinkanlah. Ya, boleh simpan dan boleh dengar bila-bila. Mungkin hari ni tak berguna sangat, tapi nanti kalau kita berdepan ya situasi nak didik anak, ya mungkin bertengkar suami isteri ke apa, cuba dengar balik nasihat-nasihat daripada para asatizah ni, insya-Allah ia boleh jadi itu jalan ataupun asbab untuk kita mendapat pencerahan dalam urusan rumah tangga dan keluarga kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada. Lantaran dosa, di situ mukimnya iman, senjata setia, namun
cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman, senjata setia. Namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya